Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya teringat dalam filem perjodohan ada satu lirik lagu tu dicipta oleh H.M. Rohaizat. Balikkan tuan-tuan, buka lah perjodohan punya lirik. Bagus lirik dia tuan-tuan. Cerita suami isteri bila duduk dekat-dekat jadi seronok. Mengapakah riang-ria meresap ke seluruh anggota bila ku di sampingmu, begitukah rahmatnya bercinta, sememangnya kasih cinta berian Tuhan pada hambanya, hendaknya bersamalah kita jaga rahmatnya. Nampak? Tu H.M. Rohaizat meninggal tahun 1962. Lama dah meninggal tuan-tuan. Dia cipta lagu kasih sayang ini pemberian daripada Tuhan. Sama-samalah jaga rahmat daripada Tuhan. Subhanallah. Sebab itu bila kita kahwin, bila kita hidup bersama, apa-apa pun jadi seronok. Semayang berjamaah jadi seronok. Ni datang kuliah ni, kalau datang dengan isteri, seronok. Datang dengan suami seronok. Nak dibandingkan dengan datang seorang-seorang. Nanti kita puasa bulan Rejab ni, ambil puasa sunat. Ambillah kebaikan puasa sunat Rejab. Buka puasa, sahur sama-sama, buka sama-sama, seronok. Nak bandingkan dengan akak puasa seorang-seorang. Abang, besok hari Isnin kita puasa tau, sunat. Boleh. Sahur tuan-tuan pukul 5. Seronok pergi sembahyang subuh hari Isnin. Suami subuh, isteri subuh berjemaah di masjid. Seronok. Sampai di pejabat, suami makan nasi 4 pinggan. Dia belasah hanya makan. Bila balik ke rumah buat muka lapar pula. Abang tadi di pejabat dia orang buat kenduri, tapi abang tak makan puasa. Padahal tuan-tuan 4 pinggan dia belasah tadi tuan. Nampak benar nipunya. Kalaulah kita puasa sama-sama jadi seronok. Pergi umrah seorang-seorang macam ustaz cakap tadi, seronok? Tak seronok. Abang-abang lelaki-lelaki ni, walaupun banyak tu Arab, tengok orang Iran, hoi tuan-tuan. Tapi bila ada isteri, seronok. Seronok sebab tu suami tunggu dekat pintu 89. Tunggu apa bang? Tunggu orang rumah. Yang isteri tunggu pintu 98. Sampai masuk asar tak jumpa-jumpa balik tuan-tuan. Udah bergaduh pula dekat hotel. Yang kata tunggu tu buat apa? Hotel tu depan tu, pada-pada berjalan tak? Nak romantik. Abang tunggu sini tau. Okey. Dah sesat. Tunggu di pintu tu pun seronok. Daripada jauh tuan-tuan cuba tengok. Bila keluar pada pintu Masjidil Haram tu, cuba tuan-tuan tengok yang duk tunggu tu panjang tengkok. Mana suami aku? Mana isteri aku? Panjang tengkok dia. Bila datang saja seronok jalan. Nampak tak nikmat yang Allah Ta'ala bagi bila kita bersama? Takkan nikmat itu hanya dalam dunia saja. Takkan keseronokan itu hanya dalam dunia saja. Kalau boleh sampai ke syurga, kita nak supaya sampai bila-bila kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi ni sampai dalam syurga. Masalah dia ustaz, kalau boleh dalam syurga tak naklah suami saya tu ustaz. Kalau boleh cari yang lain lah ustaz. Ustaz, gigi tak ada ustaz. Tinggal sebatang je ustaz. Kain songkit pakaian anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu. Kerana jemu mata memandang, tidak seperti batik basahan. Tersenyum pula sambil ketawa, sayang sedikit. Sambung lah. Giginya 2, teng-teng. Abang akak-akak di hari kiamat besok, handsome suami akak. Ustaz tak naklah suami akak dalam syurga, kalau boleh cari yang lain. Kenapa ustaz? Dia punya gigi tu tadi yang ustaz cakap 2. Suami akak pula gigi tu lebih ustaz. Begini ke depan ustaz.
dalam syurga besok semua cantik, Kak. Abang-abang, dalam dunia sekarang ni, jangan duk nampak, Ustaz, saya kalau boleh nak cari yang lain lah, Ustaz, dalam syurga. Ustaz, suami isteri saya sekarang ni, Ustaz, balancing pun out. Alignment pun out, Ustaz. Begini berjalan angkat barang, Ustaz. Udah macam Ernie angkat jemuran je, begini jalan, Ustaz. Saya naklah yang cantik. Dalam syurga besok abang-abang cantik semua. Tak payah pakai tak payah pakai dah. Semuanya putih belaka. Yang inilah yang kita nak. Kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita duduk dalam syurga bersama. Boleh tak, Ustaz? Boleh. Sebab tu kita kena cari jalan macam mana nak dapat benda-benda itu. Maka salah satu jalannya ialah sedekah. Salah satu jalannya ialah wakaf. Apa yang kita nak tolong suami kita dalam kubur? Suami dah meninggal. Apa yang nak tolong? Selain buat tahlil, baca Yasin, wakaf. Masuk dalam masjid nampak tabung wakaf. Bubuh tabung wakaf. Niat atas nama arwah. Ini untuk arwah, ini untuk aku. Mudah-mudahan bersatu balik dalam syurga. Pergi ke sekolah tu. Dia orang buat kutipan wakaf apa tak tahu. Jumpa bendahari sekolah. Saya nak wakaf. Ini untuk arwah suami, ini untuk arwah mak saya, ini untuk arwah bapak saya. Yang ini untuk arwah saya. Engkau hidup lagi masa bila engkau arwah, kata dia. Tuan-tuan, yang ni wakaf. Yang kadang-kadang kita lupa benda itu. Masa hidup dalam dunia bukan main lagi bercinta. Tapi bila dah meninggal, pandai-pandai engkau dalam kubur. Kesian dekat isteri kita. Masa hidup dalam dunia dulu, dia yang tolong basuh kain kita. Baju kita, pakaian kita, semua dia jaga. Sampai stokin kita ni pun kita minta. Mah, stokin. Stokin pun minta isteri siapkan. Bila bawa dalam beg, buat keluar dalam beg, tengok-tengok stokin lain sebelah. Dia telefon isteri dia. Yang kau bodoh tu, Ustaz? Kau tak nampak ke stokin tu? Ya Allah, bang, saya masa cari stokin tu tak pakai spek mata, bang. Tak nampak, kata dia. Bodoh! Sampai hati kita panggil dia bodoh. Tuan-tuan, isteri kita lah yang masak daripada beli ikan sampai masak, sampai basuh pinggan. Itulah isteri kita buat. Allahu Akbar. Setiap hari, tuan-tuan, isteri kita duk jaga ikan, duk masak ikan beratus ekor. Duk goreng ikan tu beratus. Mana ada, Ustaz, merapu ikan bilis. La ilaha illallah. Segenggam cekaknya. Untuk kita. Kalaulah tuan-tuan nak kira, isteri kita kupaskan bawang untuk kita selama kahwin 40 tahun ini, agak-agak opetan dah. Ikan yang dia siang tu agak-agak opo kolam lah, tuan-tuan. Tapi bila dia meninggal, pandai-pandai engkau lah dalam kubur. Apa dia boleh cakap macam itu? Kena cari jalan bantu isteri kita dalam kubur. Bantu dia. Bagaimana nak bantu pada dia? Doakan pada dia. Bagaimana nak bantu pada dia? Hadiahkan bacaan pada dia. Dan salah satu, tuan-tuan, hadiahkan wakaf, sedekah atas nama arwah. Ini untuk mak kamu. Wakaf untuk nama mak kamu. Cakap pada anak-anak, jangan kamu lupa mak. Kamu tu lahir, kamu tu dilahirkan, kamu tu disusukan, kamu dijaga oleh mak kamu. Ayah dulu sibuk dribble lori. Bukannya ada masa bela korang, tapi mak korang yang bela korang. Korang sekarang ni tiap-tiap bulan pergi Bandung cari mi. Tiap-tiap bulan pergi Phuket nak mandi laut. Tapi korang tak ingat nak masuk derma pada tabung mak korang. Apa nak jadi korang ni? Kena cakap, bang. Sebab kadang-kadang kita tak nasihat pada anak. Anak beli kereta baru boleh. Anak beli handphone baru boleh. Tetapi anak nak sedekah setiap minggu hari Jumaat. Waktu tabung tu berjalan tu. Nak niat atas nama mak. Aduh, subhanallah. Nanti kita akan lancarkan kutipan dana wakaf kita. Untuk lakin sentra wakaf Anwar dan sebagainya.
Kalau tuan-tuan ingat pada isteri, ingat pada mak, ingat pada suami kita, niat atas mereka. Yang ni salah satunya tuan-tuan yang boleh menolong kita di alam lain. Tuan-tuan bukalah dalam hadis, bukalah dalam Quran. Sedekah, wakaf, infak, zakat itu menolong kita. Saya ni sakit tuan-tuan. Bukan sihat saya ni. Tapi di mana tabung berjalan saya masukkan. Di mana orang buat wakaf saya masukkan. Saya sampai letakkan duit dalam kereta saya. Letaklah duit dalam kereta tu. Saya cakap kat driver saya, dekat PA saya, kalau jumpa orang susah tepi jalan kau bagi je. Jumpa orang miskin kau bagi je. Jangan tanya saya dah. Jumpa je bagi. Driver saya tanya pada saya, "Ustaz, kenapa Ustaz rajin derma?" Saya cakap saya ni sakit. Saya minta dengan saya bersedekah, saya berwakaf, Allah sembuhkan sakit saya. Sebab orang yang kita sedekah, orang yang kita dermakan tadi, doa pada kita. Yang ni lebih mahal daripada benda lain tuan-tuan. Doa daripada orang yang baik-baik. Yang kita buat masjid, yang datangnya mesti baik-baik. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka orang baik. Tok imam baik, Bilal baik, pengurusi baik, makmum baik, ustaz baik. Takkan Allah tak terima doa mereka. Yang kita nak doa ni tuan-tuan, nak wakaf Quran. Yang bacanya budak-budak yang tak ada dosa. Umur 8 tahun, 9 tahun tak ada dosa. Belum lagi akal balik. Tiap-tiap hari baca Quran yang kita wakaf. Mudah-mudahan sampai doa ni kepada mereka. Yang ni yang kita nak cari tuan-tuan. Bagaimana pahala untuk kita dapat, bukan setakat untuk diri kita, untuk orang yang kita sayang, mak kita, ayah kita, anak kita yang telah meninggal, suami, isteri yang telah meninggal, sebagai satu ingatan yang kekal abadi. Tuan-tuan, insya-Allah lepas ni Ustaz akan lancarkan kutipan derma ni. Cuma saya nak pesan, 2 minggu lepas saya buat kutipan derma di Kedah. Masjid minta Ustaz, kita nak buat sekolah, tapi itu Ustaz lancarkan kutipan derma. Boleh, silakan. Saya pun dengan lafaz bismillah lancarkan. Pakat kutip lah abang-abang. Ada satu laki-laki tu bila sampai depan dia buat bodoh ya. RM1 pun tak masuk tuan-tuan. 2 hari lepas itu meninggal. Jadi kalau abang-abang rasa nak meninggal, jangan masukkan duit insya-Allah. Wallahu a'lam. Aduh.